وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخيرة وجل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والحمد المكرمين. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا برحمتك يا الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية رحيمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا اهدنا أنت واصرف عنا سيئها لا صرف عنا سيئا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Kita menyambung kajian kitab hadis pilihan pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa akhawanin mutasariman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, 3 golongan manusia yang salat mereka tidak terangkat atas kepala mereka walaupun sejengkal, yakni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertama, seorang yang menjadi imam suatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Yang kedua, seorang wanita yang tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. Dan yang ketiga, saudara yang saling tidak bersabar. Baik, hadis ini merupakan amaran daripada Nabi SAW yang menceritakan terkadang ibadah solat itu dia terkait dengan hubungan kita dengan manusia. Jadi hadis ini hadis hasan, yakni punya kedudukan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah menyebut ada juga ciri-ciri solat yang tak diterima. Fawailul lil musallin. Maka masuk nerakalah siapa dia? Orang yang solat. Musallin ni orang yang cukup rukunnya, syaratnya, tetapi Allah kata masuk neraka. Ada juga dalam hadis yang kita bacakan pada malam ini, yang Rasulullah mengatakan solatnya tidak terangkat. Ini kiasan. Kita ini dibeban oleh Allah. Sudah cukup baligh, mumayyiz, dan sudah masuk waktu, maka kita ni dibeban dengan solat. Maka solat itu akan angkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada solat yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak diterima. Dia sudah melakukannya sempurna rukuknya, sujudnya, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang pertama adalah seseorang yang menjadi imam suatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Maka seorang imam itu
apabila dia dikehadapankan. Sebab itulah yang dikehadapankan menjadi imam itu adalah orang yang alim dalam ilmu fikihnya solat. Dia tak alim dalam babnya taharah, tak alim dalam babnya zakat, tak apa. Tapi dia alim mendalami babnya solat. Maka mereka itu dikehadapankan. Bukannya wajib, tapi itu yang lebih utama. Tapi kalau ada yang lebih alim lagi di belakang mereka, itu tak ada masalah. Jadi yang siapa yang lebih utama untuk kehadapan menjadi imam adalah mereka itu yang alim dalam babnya solat. Jelas. Jadi apabila menjadi imam itu dia mesti mu'tadil. Mu'tadil itu apa? Seimbang. Solatnya tak boleh terlampau panjang, solatnya tidak boleh terlampau laju, tak boleh terlampau pendek. Jadi itu dikatakan seorang imam yang seorang yang menjadi imam satu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Melainkan solat-solat yang memang kita nak dirikan dia dalam keadaan panjang. Seperti kalau kita sepakat nak buat tarawih panjang, nak habiskan satu juzuk dalam satu malam, itu tak ada masalah. Dia tak termasuk dalam golongan imam yang tertolak solatnya. Jadi ini mesti sebab itulah Rasulullah mengatakan imam itu adalah penjamin, dan Bilal itu adalah pemegang amanah. Itu kata Nabi SAW. Penjamin maksudnya apa? Dia yang mengetuai, imam itu yang mengetuai jemaah. Jadi solatnya mesti seimbang, tidaklah laju, tidaklah perlahan. Kata Imam Ghazali, seimbang itu kalau rukuknya bacaan 3 kali sahaja, bukannya sekali. Kalau sekali itu laju bagi jamaah, dan bukan dilebihkan daripada 3 kali. Tapi kalau kita semayang bersendirian, tak ada masalah. Jadi ini masalahnya. Sebab itulah pernah para sahabat yang memanjangkan daripada solatnya. Rasulullah menegur dengan nada yang marah, apakah kamu ingin mendatangkan fitnah dalam agama? Kerana memanjangkan daripada solatnya. Maka kalau kita ini solatnya di tempat yang umum menjadi imam, maka mestilah seimbang, tidak terlampau laju. Jadi kalau bacaannya, Fatihahnya didengarnya, maka ianya adalah bacaan yang seimbang, tidak terlampau perlahan. Tidak terlampau perlahan mungkin kerana makmum itu punya urusan. Mungkin makmum itu punya punya halnya lain. Dia bawa anak ke, dia bawa ni. Jadi kalau semayang itu terlampau panjang, dia boleh mendatangkan kegusaran dalam hatinya, maka itu adalah hendak dielakkan. Maka sebab itulah sehingga ada ulama yang mengatakan makruh bagi imam itu yang terlampau laju solatnya, dan yang terlampau panjang solatnya. Tapi kalau imam yang sampai menafikan daripada tumaninah sehingga tidak sah, maka itu solatnya memang tidak sah. Itu lain, memang tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Ini adalah solatnya pada zahir pandangan kita ia adalah sah, tetapi ianya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, solat ini, ibadah ini ada bahagian yang sah dan ada bahagian yang diterima. Sah atau tidak, kita boleh mengukurnya. Dia tengok orang ni rukuk laju, tak ada tumaninah, kita boleh kata solatnya tidak sah. Kerana tumaninah itu adalah berhenti sekadar bacaan subhanallah, yang tetap seluruh anggotanya di tempat rukuknya, tempat sujudnya, yang kata subhanallah. Tapi kita tengok rukuknya laju, sujudnya laju.
kita menjangkakan hampir tidak sempat untuk berhenti kadar subhanallah, kita boleh katakan bahawa ianya adalah tidak sah. Tetapi solat yang diterima ataupun tak diterima, tak ada orang tahu. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Jadi Rasulullah memberikan ciri-ciri solat yang tak diterima. Iaitu pertama adalah seorang imam yang menjadi imam, jadi orang makmumnya benci kepada dia. Mungkin laju, ada mungkin terlampau perlahan. Yang kedua, seorang wanita, iaitu seorang isteri yang tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. Jelas. Dalam hal ini, suami itu adalah memimpin kepada isteri. Kalau dia tahu tujuan utama pernikahan itu apa, maka takkan timbul perkara yang ini. Dalam hal ini Allah menegaskan, ku anfusakum, wahai lelaki jagalah dirimu. Tapi Allah ikat dengan benda lain, wa ahlikum, dan keluarga kamu nar, daripada nerakanya Allah. Allah juga menyebut tentang peranannya lelaki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu dia adalah qawwam, memimpin, mendidik kepada isterinya. Kata Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka perempuan itu hendaklah kamu menggaulinya dengan baik. Maka si lelaki tugasnya adalah memberikan pendidikan yang baik, antara nafkah, selain daripada nafkah zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal, adalah memberikan pendidikan yang baik. Antara memberi pendidikan yang baik kepada isteri adalah memberitahukan apakah haknya isteri yang perlu ditunaikan kepada suaminya. Di samping tidak mengambil kesempatan ke atas dia itu, lelaki sebagai pemimpin tidaklah menuntut kepada hak yang tidaklah terlampau memberat, menuntut kepada haknya, maka hendaklah dia itu mendidik kepada isterinya, mengajarkan. Kalau dia tak mampu mengajarkan, maka bawakan orang untuk mengajar kepada isterinya. Kalau tak mampu untuk bawakan orang untuk mengajar kepada isterinya, bawa isterinya belajar agama untuk mengenal kepada hak yang perlu ditunaikan kepada suaminya. Maka itu yang dituntut. Maka sebab itulah, kalau ada perempuan yang mula-mula menunjukkan nusyus, iaitu ingkar, maka dia ada turut tanda. Maka hendaklah dinasihatkan, diasingkan tempat tidurnya, diberikan amaran. Tapi sebelumnya itu adalah memberikan pendidikan. Jadi pendidikan daripada suami kepada isteri ini luas. Dia kena pastikan yang isterinya adalah tahu bab taharah, tahunya bab haid, tahunya bab solatnya, dan tahu haknya isteri untuk ditunaikan kepada suami. Maka terkadang terjadinya yang disebutkan perempuan yang tidur sedangkan si suaminya marah kepadanya. Mungkin ada beberapa hak yang tak ditunaikan. Kita boleh katakan kerana tidak mempunyai ilmu, ataupun si suaminya tidak menghiraukan nafkah untuk berikan ilmu kepada isterinya. Jadi kalau adanya ilmu, si isteri punya ilmu dan suami mengajarkannya dan mengikut daripada cara hidupnya Nabi SAW, saling melengkapi, maka takkan timbullah seorang isteri yang solatnya tak diterima gara-gara si suaminya marah kepada isterinya. Jadi sebab itulah seorang suami, kata Nabi SAW, adalah suami yang baik itu adalah seorang suami yang sentiasa
memaafkan kepada isterinya, dengan kerenah isterinya, dengan kalau Rasulullah pun pernah menyebut tentang perempuan itu akalnya pendek, maka dia perlu dilengkapkan, perlu disempurnakan, perlu diberikan tunjuk ajar oleh seorang suami, tak kiralah apa pun latar belakangnya. Jadi suami itu mestilah seorang yang pemaaf, maka takkan timbul. Ini satu perkara yang berat kalau dia merelakan si isterinya menjadi daripada orang yang solat yang tak diterima oleh Allah. Kerana Rasulullah menyebut seorang wanita yang tidur malam. Maka sebab itulah kata para ulama, perlunya banyak berjamaah di dalam suami isteri. Berjamaah ini solatnya selalu berjamaah. Makannya selalu berjamaah. Nabi SAW kalau makan dengan isterinya, dengan isteri-isterinya. Sayyidina Aisyah meriwayatkan Rasulullah kalau doanya makan, Allahumma barik lana, berarti kalau baginda makan mesti lana tu kami, berkatilah kami. Makannya berjamaah. Selalu menghidupkan perkara berjamaah, seperti tadarus Al-Quran, membaca kitab, melakukan perbuatan berjamaah. Dan yang ketiga adalah selalu kata para ulama, iaitu mengeratkan hubungan badan di antara suami dan isteri, ataupun mukadimah kepadanya. Kita melihat kepada sirahnya Nabi SAW, bagaimana baginda itu bermesra dengan Sayyidatina Aisyah, bermesra dengan isteri-isterinya lain, mengikut kepada tahap umurnya mereka. Yang tua begini dilayannya, yang muda begini dilayan oleh Nabi SAW. Jadi kalau betul caranya, dengan ilmunya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah kata para ulama, kalau kita masuk rumah, hendaklah kita membaca daripada ayatul kursi, baca ayat kursi, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di pintu rumah itu adanya syaitan yang kerjanya apa? Dia mengganggu perhubungan yang ada dalam rumah itu. Jadi kalau yang dalam rumah itu yang tinggalnya ibu dengan anak, dia akan ganggu, akan timbulkan persengketaan. Kalau tinggal dalam rumah itu adalah suami isteri, dia juga akan mengganggunya. Maka bagaimana untuk mematahkan peranannya syaitan itu adalah masuk rumah dengan berzikir. Salah satunya adalah memberi salam ataupun membaca daripada ayatul kursi. Kerana dikatakan ayatul kursi ini menambahkan mawaddah, berkasih sayang di antara dua orang yang berhubungan. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi satu kali Rasulullah pernah didatangi, minta, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk sujud kepadamu." Kata Nabi SAW, tak boleh sujud kepada hamba. Kalaulah boleh, satu keadaan saja, iaitu si isteri sujud kepada suami, kerana besarnya hak hamba ke atas hamba yang lain, iaitu hak seorang manusia ke atas manusia lain. Hak manusia hak kepada jiran, hak kepada kerabat taklah sebesar hak isteri kepada suami. Kalaulah boleh, kata Rasulullah, kalau boleh, pastinya aku akan menyuruh si isteri sujud kepada suaminya. Maka dalam ruang yang lain, di sini menunjukkan bahawa wanita itu, si isteri itu, dia tidak seperti lelaki. Mereka itu punya kelebihan untuk sering disuruh untuk hadir berjamaah. Perempuan disuruh juga, tapi tuntutan itu tidaklah sekuat kepada lelaki. Lelaki itu disuruh untuk hadir solat Jumaat. Lelaki itu
dikerah untuk pergi berperang. Lelaki itu diberikan peranan untuk mencari ilmu. Berbeza dengan wanita. Tuntutan-tuntutan sebegitu tidaklah memberati kepada mereka. Tetapi mereka diberikan satu kelapangan, keluasan yang lain, iaitu Rasulullah pernah mengatakan seorang perempuan yang solat 5 waktu dan menjaga puasanya dan menjaga hak suaminya, berarti dia menunaikan hak suaminya. Maka kata Nabi SAW, masuklah di mana-mana pun pintu syurga yang dikehendaki. Berarti terbuka luasnya pintu syurga oleh Allah, diberikan kepada wanita yang menunaikan daripada haknya si suami. Maka kalau si suami memainkan peranan, memberikan ilmu, memberikan tunjuk ajar, saling bermaafan, dan si isteri mengetahui tentang haknya dan menunaikan daripada haknya dan menunaikan daripada haknya Allah, maka kata Nabi SAW, maka terbuka luaslah daripada rahmat Allah, syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takkan timbullah keadaan seperti ini. Seorang perempuan yang seorang isteri yang dalam rumahnya sendiri tak diterima oleh Allah solatnya kerana si suaminya itu marah kepadanya. Jadi kalau ada perhubungan, misalnya si suami hendakkan sesuatu dan si isteri merasakan letih, maka hendaklah kena ada komunikasi yang baik. Jadi kadang-kadang komunikasi yang baik itu datang melalui makan berjamaah, solat berjamaah, diadakan program ataupun acara berjamaah, maka akan menimbulkan. Rasulullah pernah pergi ke masjid dan beriktikaf dengan isterinya. Rasulullah pernah keluar pergi ke pasar dengan isterinya. Rasulullah pernah mengadakan daripada qiyamul lail dengan isterinya. Rasulullah makan dengan isterinya. Maka perkara ini kerana berdasarkan kepada kataan Nabi, al-barakah fil jamaah. Keberkatan itu ada pada jamaah. Jadi kalau nak rumah kita ni diberkati, maka banyakkanlah melakukan perkara yang menimbulkan barakah, iaitu berjamaah. Sering berjamaah makannya, berjamaah solatnya, berjamaah zikirnya, maka itu akan mendatangkan mawaddah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga kita semua terlindung daripada yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, seorang isteri yang solatnya tak diterima kerana suaminya yang marah kepadanya. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW lagi adalah saudara yang saling tidak bersapa, ataupun dalam erti kata lain yang memutuskan daripada silaturahim. Memutuskan daripada silaturahim. Mutaqati'an, mutasariman ini yang tidak bersapa. Tak kira dengan jirannya, dengan kerabatnya, dengan adik-beradiknya, tak kira. Walau dia ahli solat, solatnya terjaga, tetapi kalau dia ada memutuskan silaturahim, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menurunkan rahmat ke atas kaum yang ada padanya pemutus silaturahim. Ada dalam satu kaum itu yang memutuskan silaturahim, tak akan diturunkan rahmat oleh Allah. Bagaimana nasib si pemutus silaturahim itu sendiri? Maka sebab itulah di sini apa yang diperlukan adalah memaafkan. Orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, kita yang menyambungkan. Betullah kata Nabi SAW, walau jelas dia menzalimi kepada kita, dia mengambil harta kita secara zalim, memang jelas dicuri ke, dirampas ke, diambil ke, jelas. Tidak ada hukum dalam Islam mengatakan boleh memutuskan silaturahim dengannya. Tak ada. Walau dengan jelas dia menzalimi kepada kita, tidak ada. Tidak ada dikatakan sebagai memutuskan silaturahim.
Dan akibatnya solat kedua-dua orangnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berbalik kepada apa? Balik kepada kaedah yang Rasulullah tunjuk, iaitu memaafkan. Kalau yang dimarahkan itu sehingga memutuskan silaturahim itu kerana harta, ingatlah bahawa hartanya hanyalah sementara saja. Sampai bila hartanya itu? Kalaulah kerana perkara wasailu ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Jadi kalau kita ini punya soalan, punya kemuskilan, maka selayaknya ditanya adalah kepada para ulama. Sekarang ni banyak orang suka bertanya kepada yang bukan ahlinya. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Alhamdulillah kita di Seremban ini banyak yang ahlinya. Dan yang mengajar di masjid ni pun banyak yang ahlinya. Para ulamanya boleh ditanya. Yang alim dalam akidahnya, alim dalam tafsirnya, alim dalam hadisnya, alim dalam fatwanya, kita berdekatan dengan mereka. Tanya kepada mereka. Kata Nabi SAW, maka duduklah dengan orang yang hebat. Kata para ulama, siapa duduk dengan orang yang hebat, ataupun dengan para ulama, ataupun dengan orang soleh, ataupun duduk dengan orang yang baik. Orang baik ini macam mana? Kalau kita lihat dia, kita teringat kepada Allah. Ingat dia, teringat kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka ini, para ulama, sentiasa terikat dengan Allah. Pakai baju, ingat Allah. Menanggalkan baju, ingat Allah. Nak tidur, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Di luar semayang, mereka sentiasa ingat kepada Allah. Jadi mereka ini terikat dengan Allah. Jadi kalau kita lihat, izaru'u yush'aru zikrullah, kata para ulama. Orang soleh ini, orang yang hebat ini, para ulama ini, para wali Allah ini, kalau kita lihat, kita teringat kepada Allah. Macam kita teringat, kita sebut Imam Nawawi, kita teringat Allah. Kita sebut Imam Ghazali, kita teringat kitabnya yang membawa mengingat kepada Allah. Kita sebut Imam Syafi'i, ini orang yang kita tak lihat. Tapi kata para ulama, kalau kita tak dapat duduk dengan mereka, kita sekarang ni agak susah lah nak duduk dengan para ulama kerana kesibukannya kita. Jadi dikatakan juga bersahabat dengan para ulama itu adalah kita mengambil pesan daripada kitab-kitab mereka. Apa yang Imam Nawawi pesan? Kitab Imam Nawawi banyak. Riyadhus Shalihin, 40 hadis Imam Nawawi, Tanbihul Ghafilin, Minhajul Abidin. Ini semua daripada karangannya Al-Imam Nawawi. Ihya Ulumuddin, kitabnya karangannya Imam Al-Ghazali. Kita ambil pesan mereka, kita mengamalkan daripada pesannya mereka, maka itu adalah tanda kita ini bersahabat dengan mereka. Kerana kalau kita nak bersahabat tu maksudnya kita selalu duduk dengan mereka, sering dengan mereka, mengiringi mereka, tapi kita tak mampu. Jadi makna lain daripada bergaul dengan para ulama ini adalah kita baca kitab mereka. Sekarang ni banyak orang bergaul dengan artis. Sebab apa? Selalu tengok drama, selalu tengok hiburan. Jadi apa kesan dia? Kesan dia, dia benci kepada maksiat itu hilang. Itu lahirnya. Cinta kepada hiburan, cinta kepada kemaksiatan. Kerana itu akibat daripada bercampur. Baca kisahnya artis, kan banyak suka. Apa cerita pasal
viral semua di apa, pasal artis ke pasal apa saja di viralkan. Jadi orang baca, orang ikuti, orang mencontohi. Tapi yang lahir daripadanya adalah apa yang mereka bawa. Mereka itu membawa kepada hiburan, akan menjadikan hati sempit. Jadi kita ini, bila Allah hadirkan kita di masjid dengan majlis ilmu, mengenal kepada ahlinya Quran, mengenal kepada para ulama. Jadi bergaul dengan mereka adalah membacakan pesannya mereka, mengamalkan daripada nasihatnya mereka. Apa yang mereka pesan daripada zikir, kita baca. Maka yang lahirnya kelembutan hati, yang lahirnya kecintaan kepada Allah, yang lahirnya takut kepada Allah. Padahal kita dengan Imam Nawawi beratus tahun, kita dengan Imam Ghazali beratus tahun, tapi ini yang mengikat. Inilah yang mengikat kita dengan mereka, ilmunya mereka. Jadi tanda mereka ini ikhlas, kata para ulama, adalah Allah kekalkan ilmu mereka. Imam Nawawi bukan orang Melayu, dia orang Arab, dia orang Syria, orang Nawa. Nama dia Yahya. Nawawi itu adalah nisbah kepada tempat dia, Nawa. Imam Ghazali pun bukan nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Imam Syafi'i pun nama dia Muhammad bin Idris. Tapi dia terkenal kepada nisbah dia. Jadi lama. Jadi tanda mereka itu ikhlas dalam mengajak kepada Allah adalah Allah pelihara ilmu mereka sampai kepada kita. Hampir setiap masjid akan mengajarkan kita Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Hampir. Jadi semua mengenal. Jadi bercampur dengan mereka, iaitu membaca daripada kitabnya mereka, membacakan daripada zikirnya mereka. Berapa banyak orang yang jauh menjadi dekat kerana kitabnya mereka. Berapa banyak orang menjadi wali, jadi ulama kerana kitabnya Ihya Ulumuddin. Berapa banyak orang yang menjadi mufti kerana kitabnya Imam Syafi'i. Itu dikatakan bersahabat. Manjalas janas. Siapa yang sering duduk-duduk dengan para ulama ataupun mengambil cara hidupnya para ulama, maka dia akan mengikuti cara hidupnya mereka. Jelas. Jadi kata para ulama, kalau kita pada asalnya orang jahat, orang yang tak baik, tapi kita selalu baca kitab para ulama, apa pesan Imam Ghazali kita ikut, apa